Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoa, meminta, merayulah dengan nama-namanya tersebut. Muslimin muslimat, semalam kita dah menyebutkan apakah maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tuan-puan sekalian, nama Allah seterusnya adalah As-Salam, iaitu Allah yang maha memberi sejahtera. Maksud pendeknya maha sejahtera. Allah yang maha sejahtera. Dan dengan sifat Allah yang maha sejahtera, maka Allah memberikan kesejahteraan kepada insan, kepada hamba-hamba, kepada makhluk yang dia kehendaki. Apatah lagi sekiranya hamba itu adalah hambanya yang beriman kepada Allah, lalu dia meminta kesejahteraan, pasti Allah akan berikan. Muslimin muslimat, sebab itulah di dalam Islam adanya kalimah salam. Nama Allah As-Salam, kita memberi salam. Apa maksudnya? Kita mendoakan kesejahteraan. Kita hanya mampu berdoa, meminta, mengucapkan kesejahteraan, tetapi yang memberi, pemilik kesejahteraan adalah Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ramai manusia nak hidup sejahtera. Sejahtera dari sudut harta, sejahtera dari sudut pendapatan, sejahtera hubungan suami isteri, sejahtera dengan anak-anak, sejahtera. Tetapi muslimin muslimat, Masya Allah, bukan semestinya yang kita rasa semua okey itu datangnya daripada Allah dengan cara yang Allah rahmat dan Allah sayang. Boleh jadi juga datang dalam bentuk istidraj. Ya, semua ada dan sempurna. Kereta, rumah, anak, sehat, kaya raya. Tetapi kena perhatikan, adakah semua yang kita rasa sejahtera itu mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita hamba Allah yang taat? Adakah? Ataupun subhanallah, menjauhkan diri daripada Allah, mengurangkan waktu kita dengan memuji dan berzikir kepada Allah, mengurangkan ketaatan kita kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik, itu adalah istidraj. Jadi kita nak sejahtera yang betul-betul ni, sejahtera yang erti kata yang sebenar, sejahtera dunia, sejahtera akhirat, sejahtera pada zahir, sejahtera pada batin, sejahtera pada pandangan manusia, sejahtera pada pandangan Allah. Itulah yang hakikat sebenar, yang tidak bercampur hitam dan putih, tidak bercampur kotor dan bersih, tidak bercampur gelap dan cahaya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dan apabila kita menyebut nama Allah As-Salam, saya nak pergi kepada perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Namun bila kita mendengar ada orang memberikan salam kepada kita, maka kita perlu menjawab, wajib menjawab salam tersebut. Dan dalam sejarah, dalam hadis yang sahih, seorang wanita yang sangat mulia, namanya begitu indah, namun jauh lebih indah akhlaknya, jauh lebih indah pribadinya, jauh lebih indah batang tubuhnya. Keindahan bukan pada rupa, tapi pada keunggulan akhlak pribadinya, iaitu ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kekasih hati belahan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita janda, sebelum bernikah dengan Rasulullah, pernah bernikah dengan lelaki yang pertama. Suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak 2 orang. Subhanallah, ibunda kita kemudian bernikah lagi, namun tidak lama juga pernikahan yang kedua berpisah hidup. Yang pertama berpisah mati, yang kedua berpisah hidup. Juga menurut riwayat dikurniakan 2 orang anak. Janda 2 kali. Masya Allah, Allahu Akbar, seorang wanita janda 2 kali dan mempunyai 4 orang anak. Namun inilah wanita yang bertakhta di hati Rasulullah, wanita yang pertama yang Nabi SAW menyunting menjadi isteri, dan wanita yang pertama bertakhta di hati Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sangat mencintai, sangat jatuh hati dan jatuh cinta, jatuh rindu kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Tuan-puan muslimin muslimat, kehebatan ibunda kita pada zaman jahiliyah, yang mana ketika itu wanita dihina, wanita tidak dipandang mulia, wanita tidak ada nilai. Namun beliau diberi gelaran At-Tahirah, wanita suci. Subhanallah, wanita suci. Ratu Makkah, muslimin muslimat.
Zaman sekarang bukan zaman wanita dipandang hina, bahkan wanita sedang naik. Wanita diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam satu pemerintahan. Wanita sangat memainkan peranan yang penting dalam semua sektor. Bukan hanya sektor pendidikan, kan, sektor perubatan, sektor politik, sektor ekonomi. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun banyak kan pandangan-pandangan hina terhadap wanita masih lagi bertebaran pada zaman sekarang. Contohnya wanita-wanita yang ibu tunggal, wanita-wanita janda. Masya Allah, saya bila hadir majlis-majlis yang dianjurkan oleh ibu-ibu tunggal, Persatuan Ibu-Ibu Tunggal, mereka merasakan ujian Allah dengan mereka jadi tunggal. Maksudnya berdikari itu bukan ujian yang paling berat, tetapi kata mereka kebanyakannya adalah ujian pandangan serong manusia terhadap mereka. Apabila suami meninggal ataupun berpisah, pelbagai pandangan serong yang negatif. Apabila suami meninggal ataupun berpisah, dah jadi seorang diri, dulu kawan mula menjauhkan diri. Jiran-jiran pun mula tak bertegur sapa. Dia dianggap sebagai ancaman kepada suami masing-masing. Tuan-puan sekalian, dan banyak lagi lah ujian dan cabaran. Dialah ibu, dialah ayah. Dan pelbagai ujian yang kita tidak berada bersama dengan golongan ini, yang mana mereka berseorangan menghadapi apa jua ujian yang datang daripada bentuk anak-anak dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, namun ibunda kita 2 kali balu, 1 kali balu, 1 kali janda. Tuan-puan sekalian, ada anak 4 di zaman yang mana Arab jahiliyah tidak memandang wanita sangat hina, sangat hina. Bahkan mendapat anak perempuan itu adalah satu bala, satu perkara yang sangat memalukan. Namun bagaimana kebijaksanaan ibunda kita membawa diri, menjaga maruah diri, menjaga batasan pergaulan dengan lelaki, sehingga kan subhanallah pada zaman tersebut beliau diangkat menjadi, diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sama ada kita anak dara ataupun kita isteri orang, kita ibu orang, kan, sama ada kita anak orang ataupun kita wanita ibu tunggal, sebenarnya kemuliaan kita ada terletak bagaimana kita berjaya dan mampu menjaga maruah diri. Bagaimana ketaatan kita kepada perintah Allah dan ketaatan kepada manusia yang berkaitan dengan kita, kalau anak pada ibu ayah, kalau isteri kepada suami dan sebagainya. Kalau siapa yang dah dewasa, yang dah lepas daripada ibu ayah, ketaatan dia direct lah kepada Allah. Ya Allah, tuan-puan sekalian, ibu ni kita tidak pernah, walaupun ketika Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi, walaupun melalui saat fatrah tidak ada Nabi diutuskan. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, kosong, tak ada Nabi. Tapi ibunda kita tidak pernah menyembah berhala. Subhanallah, kerana ibunda kita Sayyidah Khadijah adalah wanita yang berpegang kepada agama kitab terdahulu. Kan, Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab suci yang dipanggil golongan ahli kitab. Mereka yang berpegang teguh kepada kitab suci yang terdahulu, yang mana semua kitab Zabur, Taurat, Injil adalah tentang mengesakan Tuhan yang satu, iaitu Allah. Jadi tuan-puan sekalian, pada zaman Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus jadi Nabi itu, memang ada golongan ahli kitab yang mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan pada waktu itu menyembah berhala. Mereka tetap tidak mengikuti ritual menyembah berhala dan mereka memuji dengan cara tersendiri tanpa ada lagi panduan syariat, hanya memuji Tuhan sekalian alam. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah wanita hari ini, tak kiralah status anda apa pun, kena tambah ilmu, kena jadi orang yang bijak, kena jadi orang yang bermaruah. Dan itulah wanita yang mempunyai ciri-ciri seperti ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Sebenarnya saya nak sebut tentang As-Salam. Ibunda kita, satu ketika Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Malaikat Jibril berkata, ini hadis yang sahih, sebentar nanti Khadijah akan datang kepadamu. Masa tu Khadijah sedang sediakan makanan macam itulah, akan datang untuk menghidangkan makanan buat Rasulullah. Subhanallah, Jibril alaihissalam menyebutkan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sebentar nanti Khadijah akan datang
membawa hidangan, begitulah lebih kurangnya, maka sampaikanlah salam. Sampaikanlah salam Allah buatnya, dan khabarkanlah kepadanya disediakan untuknya tempat tinggal yang istimewa, telah dibina untuknya tempat tinggal yang istimewa di syurga. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, bayangkan hebatnya seorang wanita, satu-satunya manusia yang dapat kiriman salam daripada Allah. Malaikat Jibril berkata, Masya Allah, nanti kita akan bacakan hadis ni. Tim faham, bila saya sebut ni memang kena cari segera, tak perlu saya bagi signal, tak perlu saya minta, bagi segera. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apa dia tuan-puan sekalian? Masya Allah, Malaikat Jibril memberitahu Nabi SAW, sebentar nanti Sayyidah Khadijah akan datang, akan mendatangimu. Maka sampaikanlah salam Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan khabarkanlah sebaik-baik tempat di syurga telah disediakan untuknya, tempat untuk dia berehat. Masya Allah, sebaik-baik tempat rehat telah disediakan untuknya di syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hebat, terlalu hebat, sangat hebat, luar biasa. Kita kalau dapat kiriman salam orang yang istimewa, kita dah gembira sangat. Dapat kiriman salam orang-orang soleh, kiriman salam mungkin orang-orang glamour, orang-orang penting dan sebagainya, kita pun rasa, betul ke dia kirim salam? Betul ke? Ya Allah, mungkin kita pun kata, tak sangkalah orang tu ingat saya, tak sangkalah. Tapi ibunda kita dapat kiriman salam daripada Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan mentadbir sekalian alam, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian, apabila kita masuk syurga, para malaikat, dan kita akan mendapat salam daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Ustaz, dia orang dah ada bagi ke? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la, di hari yang tiada manfaat sedikit pun anak pinak harta benda yang kamu miliki, illa, kecuali man atallaha, mereka yang bertemu dengan Allah, mereka yang datang menghadap Allah di mahsyar kelak, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang selamat. Muslimin muslimat, sebab itu dalam kalimah firman Allah ini disebut salim, Allah ya salam, dan kita mengupas tentang kelebihan fadilat memberi salam, sebab salam itu sendiri adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah dan barakah Allah ke atas kalian. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pentingnya kita berjuang memiliki hati yang baik. Hati yang baik, hati yang baik, hati yang sukakan kebaikan, hati yang memimpin lidah kita bercakap yang baik, hati yang memimpin tangan kita menulis yang baik. Subhanallah, Ustaz dah ada ke? Hati yang memimpin seluruh anggota badan kita untuk melakukan kebaikan. Hati ini adalah raja. Dialah yang akan memimpin dan memandu seluruh anggota badan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya, kepada syurga ataupun kepada neraka. Tuan-puan sekalian, berjuang untuk memiliki hati yang baik adalah perjuangan kita sampai mati, kerana firman Allah tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu, illa, kecuali man atallaha, mereka yang bertemu dengan Allah, yang menghadap Allah, yang kembali kepada Allah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Tuan-puan sekalian, hati yang baik, dia boleh memandu lidah dan tangan kita dan segala anggota badan kita, walaupun kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, kita memilih untuk perkataan yang baik dikeluarkan. Kita berhadapan dengan orang mengecam kita, kita tetap memandu, hati tetap memandu diri kita untuk memberi respon yang baik-baik. Kawal diri, walaupun dalam hati tu macam-macam lintasan perkataan, tetapi
Kuatnya hati kita mengawal lidah kita sampai yang keluar tidak keluar tu. Allahu Akbar. Sangat susah pada zaman akhir zaman ni tuan-puan sekalian. Sangat-sangat susah. Tuan-puan, apa yang terlintas dalam hati yang buruk-buruk tu belum Allah kira. Kecuali apa yang keluar pada lidah, apa yang ditulis dengan tangan. Dan apa yang dibuat dengan tindakan muslimin-muslimat. Sebab apa? Hati sangat susah kita nak kawal. Bila dah sakit hati, bila dah sedih, bila dah kecewa, macam-macam ni terbuku dalam hati, bergema dalam hati ni. Rasa kalau orang boleh nampak ke dalam hati penuh ni, tak ada ruang ni. Masya Allah. Berhempas pulas dalam hatinya. Gelombang membara ni. Kalau ikutkan boleh pecah ni, nak kata betapa besarnya apa yang terkandung dalam hati. Tetapi kuatnya kita menjaga lidah dan menjaga perkataan dan menjaga tulisan daripada menuliskan yang buruk-buruk muslimin-muslimat di mati Allah sekalian. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita berhadapan dengan fitnah, ujian, cabaran media sosial yang menghidangkan kita semua perkara yang kita suka dan kita tak suka. Yang kita fikir ini bagus, yang kita fikir ini tak bagus. Yang ini adalah golongan yang kita suka, ni golongan kita tak suka. Ini orang yang kita allergic, ini orang yang kita nak dekat, ini orang kita nak jauh. Kita dihidangkan dua-dua. Kita tak boleh kata, okey, kepada sahabat-sahabat Alamaya, saya cuma nak tengok kamu post sekian-sekian saja. Tak, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Begitulah ya tuan-puan sekalian. Bila kita tengok ada seseorang menuliskan sesuatu yang kita tak suka, kita tak setuju, kita rasa geramnya apa yang dia tulis, memang tak betul ni, mengarut ni. Tetapi benda itu hanya dalam hati, ataupun hanya bercakap dengan suami atau bercakap dengan orang yang dekat, borak gitu je, tak sampai memandu tangan, tak sampai memandu mulut untuk menuliskan perkara-perkara yang keji. Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ini bukan satu perkara yang mudah. Walaupun benda tu depan mata, walaupun sesuatu perkara itu kena batang hidung, makian, cacian, cecaan, salah faham manusia terhadap kita, fitnah orang terhadap kita kena atas batang hidung, dan kita baca dan mengambil lena tidur kita, membuatkan kita menangis, membuatkan kita terduduk. Namun hati kita sangat kuat untuk memandu kita, masih lagi memilih perkataan yang baik, masih lagi kekalkan, jaga betul-betul sehingga tidak keluar apa yang terkandung di dalam hati itu. Lalu tumpahlah pada saat sujud, maka empangan air mata itu pecah. Lalu menangislah saat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hakikat ketenangan dan kekuatan yang sebenar. Walau bagaimanapun kita perlu seseorang untuk bercerita. Sebab kita manusia yang lemah. Kita perlu sokongan. Kita perlu ada orang yang sudi mendengar dan memahami kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan mesej yang ingin disampaikan itu boleh dapat. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita tak boleh asingkan. Kita tak boleh nak asingkan pun. Kita nak yang kita suka je. Tak boleh. Sebab dunia bukan begitu. Hidup bukan begitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalaulah kita hidup semua nak best-best, itu bukan kehidupan. Itu khayalan. Tidak ada kehidupan yang begitu. Itu khayalan. Tapi realiti hidup itu disebut di dalam Al-Quran. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah yang menciptakan hidup dan Allah yang menciptakan mati. Kehidupan dan kematian itu semua adalah ciptaan Allah. Liyabluwakum, untuk menguji di kalangan kamu semua, ahsanu amala, siapakah amalan perbuatannya yang paling baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah perhatikan kita. Bagaimana respon kita terhadap nikmat Allah? Ya, senyum, alhamdulillah, seronok, gembira. Tapi bagaimana pula respon kita kepada ujian Allah? Bagaimana respon kita terhadap orang memuji? Terima kasih, alhamdulillah, saya biasa je, jangan cakap macam tu. Macam-macam lah kan respon kita. Dan bagaimana respon kita terhadap orang yang mengeji? Jangan fikir orang yang puji je, tapi orang yang mengeji. Bahkan di akhirat kelak, kita akan banyak berterima kasih kepada orang yang menguji kita. Orang yang menguji sabar kita. Melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui apa sahaja.
sehingga kan kita rasa hidup kita ini sangat sedih di dunia dahulu. Kita akan berterima kasih kepada manusia-manusia begini di akhirat kelak. Asbab kamu buat aku begitulah, lalu aku sabar, rupanya pahala sabar ni besar. Asbab kamu fitnah begini, lalu masa tu aku pilih sabar. Terima kasihlah. Rupanya pahala sabar itu memang benar sebagaimana firman Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, ini firman Allah, yuwaffas sabiruna, akan dicukupkan pahala ganjaran bagi golongan orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa dapat dihitung, tanpa dapat ditulis oleh para malaikat, tanpa batasan. Muslimin muslimat, pahala sabar adalah satu pahala yang paling besar, yang sangat tinggi, sehingga kan Allah sebut bighairi hisab, tiada batasan, tidak boleh ditulis. Ghairi hisab, hisab ni ilmu matematik, tidak boleh dikira. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Mungkin kita ingat pahala yang besar dapat daripada solat, zikir, puasa, semua itu pahala yang besar. Namun pahala sabar adalah pahala yang sangat besar dan tidak ada batas. Siapakah yang beri kita? Siapa yang beri kita pahala-pahala sabar? Memang Allah yang beri. Tapi melalui apa? Mana mungkin kalau saya duduk diam, saya pun kata, suami tanya, duk buat apa tu? Duk sabar, tengah sabar. Sabar kenapa pula? Tak ada apa-apa, sabar saja-saja. Mana ada sabar itu bukan datang bergolek, muslimin muslimat. Bukan tak ada apa-apa, tiba-tiba je saya sedang sabar. Sabar apa? Ada apa-apa berlaku ke? Tak ada apa, sajalah nak sabar. Allahu Akbar. Sabar itu datang melalui perantaraan manusia yang menguji kita dalam pelbagai bentuk. Fitnah, kecaman, hinaan, dikhianati, dizalimi. Macam-macam lah muslimin muslimat. Semua orang hadapilah, bukan saya je. Semua di kalangan kita. Ujian yang datang daripada kawan-kawan, daripada pensyarah, daripada cikgu, daripada adik-beradik, daripada ibu, daripada ayah, daripada jiran, daripada alam maya. Non-stop, bukan saya seorang. Semua orang hadapi. Jadi mereka-mereka itulah yang menjadi perantaraan Allah untuk kita diberikan pahala apa? Pahala sabar. Dan golongan inilah kita akan berterima kasih. Terima kasihlah. Jadi kita bukan balas kejahatan kepada mereka ni. Tak, kita tak balas kejahatan di dunia. Sebab kita memilih sabar. Kita cuba juga menjawab dengan cara yang baik. Kalau nak pertahankan diri pun, cara yang baik. Kalau geram pun, balas dengan baik. Masya Allah, tuan-puan sekalian, Nabi SAW pernah bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang Nabi sangat sayang. Sebab Aisyah ni sangat comel, sangat sweet dan wanita yang sangat bijak, sangat taat, kuat ibadah dan sangat kuat bersedekah. Kezuhudan Sayyidatina Aisyah diparuki oleh Nabi SAW. Bahkan oleh para sahabat mengatakan, kan tidak ada wanita yang lebih zuhud, tidak ada wanita yang lebih laju, lebih kuat sedekahnya melainkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita selalu dengar cerita Sayyidatina Aisyah, sifat keanakannya, cemburunya, tetapi ada sebab kenapa selepas Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang paling Nabi cinta, bahkan hampir menyamai keduanya dari sudut kecintaan kasih sayang Nabi terhadap dua orang isteri ini. Dan saat Sayyidatina Rasulullah SAW wafat, Nabi meminta khusus untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah, dan kita tahu Rasulullah wafat di atas riba Sayyidatina Aisyah. Di atas riba Sayyidatina Aisyah. Kepala Nabi yang mulia berada di atas riba Sayyidatina Aisyah. Dan pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah diutuskan oleh isteri-isteri Nabi yang lain untuk memberitahu apa yang mereka tak puas hati terhadap Sayyidatina Aisyah. Masa ni Rasulullah berada di rumah ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Lalu isteri-isteri Nabi berkumpul, yang lain berkumpul. Panggil Fatimah, wahai Fatimah, mereka pun luahkan apa yang mereka tak puas hati. Mereka rasa Rasulullah tidak berlaku adil. Rasulullah melebihkan Aisyah sekian-sekian. Dan isteri-isteri Nabi ni tahu.
Sebenarnya apa yang berlaku pada zaman Nabi, isi-isi Nabi berlaku pada zaman sekarang. Normal. Mereka juga adalah manusia biasa yang ada perasaan cemburu, ada perasaan begitu begini. Subhanallah, tetapi kita tahu ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang mukminin memang orang yang mulia, orang soleh, semuanya adalah waliullah. Cuma mereka juga manusia biasa seperti kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, isi-isi Nabi lain panggil Sayyidah Fatimah sebab mereka tahu Sayyidah Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah. Jadi mereka nak cuba gunakan Fatimah untuk menyampaikan isi hati. Lalu Sayyidah Fatimah pun bagi salam di rumah Aisyah yang Rasulullah duduk di dalamnya ketika itu. Lepas tu Sayyidah Fatimah baru nak mula mukadimah. Maksudnya Rasulullah dah faham dah mukadimah tu soalannya ada mesej nak disampaikan dan Fatimah adalah wakil daripada isi-isi yang lain. Lalu Rasulullah tanya apa kepada anak nenya yang mulia? Wahai Fatimah, anak anda yang dicintai, adakah kamu menyayangi, adakah kamu mencintaiku wahai Fatimah? Nabi tanya anaknya iaitu Fatimah, wahai Fatimah, adakah kamu mencintaiku wahai Fatimah? Fatimah terus jawab, ya wahai ayahandaku, ya Rasulullah, sudah tentu aku amat mencintaimu. Masya Allah. Ayah dan anak, perbualan yang sangat indah. Lalu tahukah kalian apa jawapan Nabi kepada Sayyidatina Fatimah? Wahai Fatimah, jika benar engkau mencintaiku, wahai anak daku, jika benar engkau mencintai ayahmu ini, maka cintailah orang yang aku cintai. Ya Allah, indahnya ayat Nabi SAW. Wahai Fatimah, jika benar engkau mencintaiku, maka cintailah manusia, insan, wanita yang aku cintai, iaitu Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah wanita yang cergas, wanita yang bijak, wanita yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Setelah kewafatan Rasulullah, keilmuan Sayyidatina Aisyah diparuki oleh para sahabat-sahabat datang merujuk Sayyidah Aisyah untuk merujuk banyak ilmu-ilmu, menghafal dengan ingatan yang hebat, dengan ilmu yang hebat, dan banyak lagi sebenarnya kelebihan Aisyah, sehingga Rasulullah sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Cuma saya nak cerita satu kisah dan kita akan tutup dengan kisah ni, kita akan baca Al-Maksurat. Kisah apa? Tuan-puan jangan rasa macam Ustazah lambatnya baca Maksurat, tapi ini ilmu. Semua itu bukan saya borak-borak kosong, itu ilmu. Ilmu yang sebenarnya Allah izinkan kerana keperluan pada saat ini, ilmu ni. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, waktu ni Rasulullah dengan Aisyah kemudian datang seorang musyrik, orang kafir lah, yang sangat membenci Nabi, yang sangat membenci Rasulullah SAW. Lalu orang musyrik, orang kafir ini pun mengucapkan perkataan apa? Assalamu alaika ya Abul Qasim. Assamu maksudnya adalah kecelakaan ataupun kehinaan, alaika ke atas kamu, wahai Bapak Qasim. Kenapa dipanggil Bapak Qasim? Orang Arab ni memang gelarannya, subhanallah, dia akan ambil nama anak lelaki pertama. Macam Ummul apa, isteri Nabi tu, Ummu Salamah, sebab anak pertama lelaki namanya Salamah. Kan Abu Bakr. Okey, itu ada maksud yang lain. Apa-apalah, Abu Abdillah, contohnya. Muslimin muslimat, orang Arab gelaran dia akan ambil nama anak lelaki pertama. Macam saya Ummul Luqman, sebab anak lelaki pertama saya nama Luqman. Kalau siapa yang tak ada anak lelaki, anak dia semua perempuan, kalau gelaran dia kena ambil nama anak saudara lelaki pertama. Dia tak ambil nama anak perempuan. Kalau tak ada anak pun, nama anak saudara lelaki pertama. Jadi sebab itu orang musyrik ni cakap apa? Assalamu alaika ya Abul Qasim. Kehinaan bagi kamu, kecelakaan bagi kamu, wahai Bapak Qasim. Lalu Nabi pun menjawab, wa alaika. Nabi jawab macam tu je, wa alaika, dan ke atas kamu juga. Lalu Sayyidah Aisyah duduk sebelah ni geram. Sayyidah Aisyah pun balas, bal wa alaikumussamu wassamu, bal wa alaikumussamu wadzamu. Apa dia muslimin muslimat? Sayyidatina Aisyah balas apa? Bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Lalu Rasulullah pun marah isterinya. Rasulullah tegur, wahai Aisyah, jangan berkata keji. Jangan berkata keji. Jangan sebut perkataan keji, wahai Aisyah.
Sebab apa? Rasulullah jawab wa'alaikum je. Rasulullah jawab ke atas kamu. Rasulullah tak ulang perkataan azam yang membawa maksud hina tu. Yang membawa maksud celaka tu. Tuan-puan sekalian, dengarkan penjelasan ni. Lalu Rasulullah tegur, wahai Aisyah, jangan berkata keji. Lalu ibunda kita jawab pada Nabi, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang disebut tadi? Kan kamu tak dengar ke perkataan azam tadi tu? Kemudian Rasulullah jawab apa? Wahai Aisyah, kamu tak dengar ke cara saya jawab tadi? Oh, Rasulullah memang bijak. Communicator terhebat. Rasulullah jawab balik, kamu dengar tak apa yang saya jawab tadi? Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu, kalau kita nak balas keburukan dan kejahatan pun, jangan guna perkataan kasar, perkataan keji yang digunakan oleh orang yang menghina kita. Masya Allah. Kalau nak balas pun, cara Nabi wa'alaikum, ke atas kamu juga. Begitu saja. Masya Allah. Kemudian Nabi menyebut kepada isterinya yang dicintainya itu, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai apapun perkataan keji. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak marah apapun individu tersebut, individu mana-mana, kita nak marah siapa pun, atas sebab politik, atas sebab perselisihan kefahaman agama, atas sebab apa pun lah, muslimin muslimat. Bahkan kalau nak marah orang kafir sekalipun, tuan-puan sekalian, kita walaupun yelah orang kafir, tapi adalah dia buat sesuatu menimbulkan kemarahan kita, yelah dia ada hina kita ke contohnya, kita jangan menggunakan perkataan yang keji, hina, jelek. Kita dilarang. Maksud Nabi tegur, jangan guna perkataan keji, jangan lidah kamu menuturkan perkataan-perkataan keji yang hina itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang tu perkataan tu mungkinlah sebab hilang sabar kan, keluar dengan suami, keluar dengan isteri, keluar dengan orang terdekat, tapi mampu lagi kawal diri daripada secara umum. Lepas tu istighfar. Moga Allah ampunkan kelalaian kita, tapi masih lagi dalam ruang lingkup yang kecil. Tidak keluar kepada yang besar sehingga memberikan kesan buruk pandangan orang bukan Islam kepada orang Islam. Tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Pandangan orang bukan Islam terhadap orang Islam ini, saya tak tahu apa pandangan orang bukan Islam di Malaysia terhadap orang Islam. Saya rasa boleh jadi orang bukan Islam melihat orang Islam ni kalau dah bergaduh pasal agama ke, pasal artis ke, pasal politik ke, mereka memang maki hamun sesama mereka. Mereka ni memang akan keji mengkeji, hina menghina, maki hamun sesama mereka. Oh, saya tak nak bayangkan. Tuan-tuan sekalian, saya pernah ada pengalaman berada di sebuah negara bukan Islam, Australia. Dan kebetulan ketika itu ada election. Ada pilihan raya. Cik suami saya ada dekat sini. Saya rasa macam, okey, kebetulan masa tu ada pilihan raya. Memang nak tukar, bukan pilihan raya kecil, pilihan raya umum, pilihan raya besar, nak tukar pemerintahan. Lepas tu kan saya tak nampak mana-mana bendera, tak ada. Tak ada, cuma adalah sikit-sikit. Lepas tu kan, masa tu saya lalu melalui satu jalan. Kami lalui satu jalan. Lepas tu nampak ada seorang lelaki yang duduk tepi jalan dan dia pegang satu banner macam tu lah. Dia pegang satu banner. Lepas tu dia tepi jalan, dia angkat. Seorang ataupun dua orang? Masa tu seorang ke dua orang? Cik suami? Encik suami. Seorang. Ingat kan masa tu kan, duduk tepi jalan kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, yang tadi tu memang orang tak bagi-bagi lagi Tak ada? Okey, Allahu Akbar. Sebenarnya memang ada. Saya memang ada. Okey, tak apa. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Okey, jadi saya nak cerita ni seorang macam pegang banner macam tu. Lepas tu saya tanya cik suami, saya ingat kau orang kurang sehat. Saya kata, siapa tu? Kenapa dia pegang banner apa tepi jalan? Lepas tu dia angkat-angkat tangan lambai. Rupanya itu adalah calon yang masuk bertanding kawasan tersebut, bahagian tersebut, calon. Tak adalah ramai-ramai. Maksudnya relax macam tu je, angkat tangan, sorang-sorang dia. Cuma dia nak kenalkan diri dia saja. Dia adalah calon kawasan ni, begitu saja. Yang menariknya adalah kami menerima surat, itu saja. Kami terima surat daripada parti belah sini, daripada parti sebelah sini. Dan surat, isi kandungan surat di rumah hanyalah berkenaan dengan apa yang mereka janjikan. Maksudnya manifesto. Maksudnya
apa yang mereka nak buat terbaik untuk rakyat, untuk sekian, untuk ekonomi. Dan tidak ada bentuk persaingan yang memburuk dan menghina dan menjatuhkan. Tuan-puan faham ya? Tidak ada persaingan yang okey, masing-masing fokus apa yang nak beri yang terbaik kepada rakyat. Dan ni bukan saya nak puji negara bukan Islam ya. Masing-masing fokus tu je. Bukannya dalam surat itu disebarkan okey, yang ini gini, yang ni gini. Tuan-puan, Masya Allah, Allah Akbar, saya bukan orang politik. Kalau tuan kata saya orang politik, kalau saya tidak pernah terlibat dengan mana-mana parti politik secara rasmi, pegang apa pun jawatan besar atau kecil, langsung tak ada. Dan saya dikaitkan dengan parti politik sekian-sekian, saya tidak pernah berada dalam parti politik tersebut walaupun sebagai pengundi ataupun penyokong. Subhanallah, saya dikatakan apa saja tuan-puan sekalian, saya cuma Masya Allah, saya membayangkan indahnya walaupun kita berbeza pendapat, yang ni kata yang ni kata yang ni. Yang ni sebut buruk pemimpin dalam kumpulan ni pula sebut buruk pemimpin ni pula. Akhirnya orang yang bukan Islam baca, buruk je pemimpin orang Islam ni. Yang ni buruk yang ni buruk yang ni. Oh, yang ni buruk ni. Pasal kes-kes di mahkamah, kita memang kena hormat mahkamah. Kita memang tidak boleh mempertikaikan keputusan mahkamah. Kita tidak boleh memfitnah pula pihak mahkamah. Apabila sesuatu keadilan itu ditegakkan, maka itulah kebenarannya. Kita harus terima hakikat tersebut sebab mahkamah adalah institusi yang paling tinggi autoriti dan juga integriti. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Di dunia lah, kita sebut di dunia. Begitu, kita perlu terima hakikat tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita boleh berbeza pendapat tapi jangan sehingga hilang akhlak sejati yang dituntut oleh Nabi untuk kita memiliki akhlak yang mulia walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza prinsip dan sebagainya. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dapatlah boleh sampai mesej yang ingin disampaikan. Sebab akhirnya kita kembali kepada nama Allah yang kita bincang, iaitu As-Salam, nama Allah yang Maha Sejahtera, dan kita hanya selamat bila di akhirat kelak jika kita memiliki hati yang sejahtera. Kita hormat semua orang, muslimin muslimat. Subhanallah. Dan apabila seseorang itu melakukan keburukan, kita doakan hidayah dan petunjuk. Dan apabila seseorang itu ditimpa musibah ni sesuatu perkara disebabkan keburukan yang dibuat lalu ditimpa musibah, maka kita doakan hidayah dan kita rasa sekian. Dan apabila ditimpa ujian, kita doakan supaya dia kuat hadapi ujian. Dan sebenarnya kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut keadaan dan kapasiti masing-masing. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan membacakan Al-Maqsurat, dan hari ni paling lambatlah kita mula baca Al-Maqsurat. Walau bagaimanapun, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Saya bersyukur kerana apa pun Allah memberikan sesuatu keizinan untuk mengatakan sesuatu. Saya percaya ada keperluan, ada perkara yang baik, yang ada orang mencari kebaikan akan dapat. Tapi orang yang saja memang hanya mencari keburukan, anda akan dapat jumpa. Anda tetap akan dapat jumpa keburukan sebab tidak ada manusia yang sempurna. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, kita akan membacakan Al-Maqsurat. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita start dengan isti'azah. Nak baca Al-Maqsurat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Encik, keluar Allah dah baca 3 kali ke? Dah 3 kali keluar Allah. Qul a'udzu birabb. Ya, dah baca 3 kali betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, 5,567, 8,500 lebih kurang yang hadir daripada tadi. Yang hadir mungkin ada tertanya, Ustazah baca apa? Kita baca Al-Maqsurat, iaitu himpunan doa, zikir daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Hanya diberikan nama Al-Maqsurat, tetapi isi kandungan dalam Al-Maqsurat terdiri daripada sumber Al-Quran dan juga hadis Nabi yang merangkumi doa dan juga zikir. Dan subhanallah, kita telah pun mensyarahkan hampir semua, saya rasa semua dah kita syarah kan, kelebihan isti'azah, Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi tu, kemudian kelebihan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kemudian kita juga dah bacakan muslimin muslimat makna dan syarah pada setiap doa dan zikir daripada hadis Nabi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan baca saja, memandangkan masa dah drag lama dah tu. Dah jauh dah, sekarang dah dekat pukul 8. Jadi izinkan untuk hari ini kita baca tanpa terjemahan dan tanpa syarah. Boleh ya muslimin muslimat? Kita nak pergi kepada zikir rahmat, kemudian nak masuk pengajian kitab Riyadhus Salihin. Okey. Sambung, bismillahirrahmanirrahim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-puan sekalian, ada kita baca satu kali kerana Nabi tidak sebut berapa kali. Jadi kita baca satu kali. Dan yang ada kita baca 3 kali kerana dalam hadis Nabi memang Nabi sebut 3 kali. Okey. Sambung. Bismillah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiatkan sejahterakanlah seluruh tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sejahtera selamatkanlah pendengaranku. Lindungilah pendengaranku daripada mendengar perkara-perkara yang maksiat, benda yang tak elok ya Allah. Dan peliharalah Allah ma'afini fi basari, peliharakanlah penglihatanku ya Allah, agar aku melihat perkara-perkara yang baik, agar terlindung daripada perkara-perkara yang buruk ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kufur, nikmat kepadamu, daripada kekafiran ya Allah, wal faqr, kami mohon perlindungan daripada fakir, miskin, meminta-minta ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, kami mohon kepadamu lindungan daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tiada tempat meminta, tiada Tuhan, tiada yang disembah melainkanmu ya Allah. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Dikaulah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan selainmu ya Allah yang menciptakanku dan menciptakan hamba-hambamu. Dan sesungguhnya aku berada dalam perjanjian ikrar yang mana aku akan melakukan semampuku ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan dan dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Dan aku mengakui sebenar-benarnya di atas segala nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Maka ampunilah aku ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya tiada yang maha mengampun melainkanmu ya Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa qatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, kita selesai membacakan Al-Maqsurat, dan sahabat-sahabat yang masih ada lebih kurang dalam 8,000 lebih ini, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sementara menunggu Encik Suami akan memimpin bacaan zikir rahmat, kemudian tolong stay, insya-Allah kita berzikir rahmat dalam 20 minit, 15 minit, insya-Allah 20 minit kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin yang semalam saya kata kita akan bacakan terus 2 hadis yang pendek saja untuk menutup kuliah Riyadhus Salihin, untuk menutup bab yang ke-12. Sebab esok hari Khamis kita nak masuk bab yang baru insya-Allah. Bab yang baru yang saya sebenarnya tak sabar nak masuk bab yang ke-13 tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Saya declare sikitlah, saya declare. Sebab ada yang kata, Ustazah Duk Salih betul ke? Ya ke? Ya lah tu. Macam tu kan. Sebenarnya kami pernah tinggal menetap sementara lebih kurang 2 tahun lebih. Subhanallah, ketika itu Encik Suami menyambung PhD-nya dalam bidang chemical engineering. Suami saya bukan ustaz bidang chemical engineering. Ketika itu beliau menyambung study PhD
di University of Queensland, Brisbane, Australia. Masa tu saya bertugas di JAKIM, jadi saya unpaid leave, cuti tanpa gaji, bawa 4 orang anak dan saya melahirkan anak kelima Sofwan di sana, Ipswich Hospital. Okey, tuan-puan sekalian, namun encik suami saya belum menyelesaikan lagi kajian PhD tersebut. Ada ujian, ada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya tidak dapat diselesaikan di sana. Kemudian sebab itu jadi 2 tahun lebih je tu. Tapi pengalaman menetap di sana berjiran dengan Muslim, kebetulan berlaku election election umum, pilihan raya umum. Itu yang saya cerita. Saya cerita tu ketika itu tahun 2014. Pergi 2013, balik dalam penghujung 2015. Macam tu lah ya, awal lebih kurang 2 tahun. Mungkin ketika saya tak tahu bagaimana situasi election selepas itu di sana. Saya cerita pengalaman sewaktu itu, apa yang saya nampak, apa yang saya tengok. Mungkin ketika itu media sosial tidak seluas hari ini, tidak sedahsyat hari ini. Faham ya? Mungkin hari itu media sosial tak seperti hari ini. Kemungkinan kita sebut landscape pilihan raya di sana pun berubah. Jadi saya harap apa yang saya cerita itu adalah lebih kurang dalam hampir 10 tahun yang lepas. Itu yang saya lihat, dan ketika itu di Malaysia kita dah terbiasa juga dengan bila musim pilihan raya, politik itu adalah politik untuk bukan fokus kepada apa yang kelebihan dan kebaikan yang kita akan berikan, tetapi sejak daripada saya rasa saya kecil, saya remaja, kita dah dibiasakan dengan mencari kelemahan dan keburukan pihak lawan. Jadi apa yang saya tengok, saya terkejut suasana pilihan raya di sana berjalan dengan harmoni, dan mereka hanya mengutuhkan surat dan setiap rumah akan terima surat daripada parti ni, dan kitalah buat perbezaan. Kita akan tengok kan, dan kami tak mengundi lah sebab kita bukan residen kan. Jadi kita boleh tengok kaedah cara mereka. Jadi tidak ada yang ceramah kelompok yang berkumpul-kumpul tu, tak ada. Jadi begitulah budaya mereka. Dan kalau kita tengok di sana perubahan politik tu, sekejap dia panggil apa ya, encik suami, Demokrat ke apa? Demokrat dengan Republican, dua tu tak apalah, maksudnya ada 2 parti besar. Dia soalannya penggal ni yang ini, lepas tu akan datang parti buruh. Maksudnya diorang ni macam bertukar tu macam proses biasa. Mereka hanya diberikan debat di TV, tak ada berjumpa-jumpa, berkumpul-kumpul tu tak ada. Debat secara matang di dalam TV, itu pun dengan harmoni. Tuan-puan sekalian, perubahan berubah, maksudnya pemerintah tu adalah kebiasaan bagi mereka. Kalau mereka tengok manifesto yang ni tak boleh dicapai, rakyat mereka mungkin tukar yang ni pula, yang ni pula, yang ni pula. Jadi itu ada proses biasa. Bukannya macam terlalu hard feeling sangat, try hard. Nak sebut macam mana ya, muslimin-muslimat, Masya Allah. Akhirnya apa yang kita usahakan, perjuangan apa pun, balik-balik diri kita. Bagaimana kita nak menjawab dan berhadapan dengan Allah, apa perjuangan yang kita bawa. Subhanallah, saya sangat salut kepada para pemimpin daripada mana-mana pun di Malaysia. Saya nak sebut pemimpin Malaysia, sebab sesungguhnya mana-mana pemimpin yang masuk mewakili apapun parti memang cekal, memang kental. Sebab mewakili apapun parti di Malaysia ini memang kena bersedia untuk dicaci, dimaki, dihina, akan dikorek-korek salah dan silap. Seolahnya kena jadi sempurna. Walaupun sebelum tu bersih tak ada apa, tapi bila masuk saja daripada mana-mana pun. Sebab itu saya tak pernah bergembira kalau daripada mana-mana parti sekalian pun yang ini maki yang ini, walaupun mungkinlah sebelah sana saya kurang suka, kita tak bersama, tapi tak pernah bergembira di atas cacian makian sesama Muslim. Tidak pernah, subhanallah, tak pernah menzahirkan, tak pernah sebut. Cuma kita mengingatkan apakah akhlak kita dalam keadaan kita merasai kebencian yang meluap-luap, apa yang perlu kita ada, adab dan akhlak apa. Jadi begitulah, saya sekadar cerita pengalaman tu, mungkin boleh penambahan ilmu dan pengetahuan. Pengalaman tu muslimin-muslimat menjadikan pencerahan supaya akal kita lebih bijak. Kita sebut kita nak kebijaksanaan, jadi kita perlukan pengetahuan dan ilmu.
Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang mungkin orang yang tak lalui, bila dilalui kita berkongsi. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya faham yang berada di FB perlu ramai yang bekerja, dia orang kena live dah. Ustazah undur diri sebab pukul 8 masuk kerja kan. Pukul 8 masuk kerja, tak apa tuan-puan, saya faham yang mana perlu live kerana tuntutan kerja. Okey, kita jemput Encik Suami untuk memimpin zikir rahmat. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan zikir pada pagi ini, insyaAllah. Jadikan diri kita dan juga sahabat-sahabat dan orang-orang yang kita inginkan kelebihan dengan zikir ini, kita ajak bersama insyaAllah. Sebab seperti awal saya sebutkan tadi, keyakinan itu penting. Keyakinan untuk membebaskan seorang hamba, 10 orang hamba, kelebihan-kelebihan yang ditawarkan itu insya-Allah kita dah akan dapat, dan kita boleh rasakan betapa besarnya membebaskan seorang hamba. Ini kan pula membebaskan 10 orang hamba dengan kelebihan zikir ini. Kemudian kita dapat insya-Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu pun itu adalah kebaikan bagi kita, dan juga diiringi dengan dielakkan dengan 100 kebaikan yang mana kita sendiri pun tidak tahu bagaimana Allah mengelakkan 100 kebaikan kepada kita, 100 keburukan yang akan berlaku pada kita pada hari ini. Mungkin dengan kebaikan yang ada itu, kita mendapat sepenuhnya kebaikan tanpa ada sebarang cacat ataupun keburukan yang datang bersamanya. Sebagaimana disebutkan sebelum ini, kita pandangan mata kita saja melihat kebaikan, 100% kebaikan, dan kita tidak sedar bahawa dengan kebaikan itu juga datangnya keburukan, tetapi kita merasai kebaikan itu, kita dapat 100 kebaikan itu sepenuhnya tanpa ada sebarang kecacatan atau keburukan padanya insya-Allah. Kemudian dibebaskan juga dengan dijauhkan dengan gangguan syaitan dan gangguan jin insya-Allah. Moga-moga bisikan-bisikan yang melemahkan kita pada hari ini itu dapat dijauhkan, sebab dalam apa jua keadaan kita akan dibisikkan untuk tidak ikhlas, tidak bersemangat, berputus asa dan sebagainya. Namun insya-Allah dengan bantuan zikir ini menguatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan, lintasan-lintasan dalam hati kita, dalam akal kita yang mana melemahkan kita, yang mana menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting bila mana kita ada satu tempat, satu penyelesaian kepada bisikan tersebut. Sebab gangguan sangat-sangat bahaya sebenarnya. Bila kita terganggu, dia boleh mengubah emosi kita. Bila kita berubah emosi, kesannya bukan pada diri sendiri tetapi pada orang sekeliling kita. Dan insya-Allah semoga kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan melalui zikir ini kita akan perolehi insya-Allah. Kena yakinlah insya-Allah ada kebaikan bersamanya dan dijauhkan keburukan bersamanya pada hari ini insya-Allah. Dan kita mulakan zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, selesai 50. Tarik nafas seketika, insya-Allah kita akan teruskan lagi. Penat Ustazah? Boleh teruskan? Boleh. Sebenarnya bukan penat zikir tu. Sebenarnya beberapa hari ni memang betul tidur pukul 1 lebih. Malam tadi pun sama tak kerja. Betul. Jadi tenaga tu rasa macam tak apa. Kita sama. Subhanallah. Allah ya Qawi yang Maha memberi kekuatan, insya-Allah. Kita teruskan insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah, telah selesai kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga amalan ini ketika kita hidup ini yang kita lakukan dengan zikir la ilaha illallah ini yang kita buat semasa kita hidup ni memudahkan ketika kita mati nanti, insya-Allah kita menyebutnya ketika mati. Insya-Allah dengan amalan sebegini adalah satu latihan sebenarnya yang memudahkan kita untuk menyebut. Sebab apa? Kita dah biasa sebut dan kita beramal dengannya. Moga-moga kita dimudahkan untuk menyebutnya ketika mana sakaratul maut. Kerana barang siapa yang melakukan ataupun menyebut kalimah la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya, insya-Allah dipermudahkannya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bawa keyakinan kita bahawa jasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah ni dalam kehidupan kita sentiasa. InsyaAllah kita membawa keyakinan itu, insyaAllah Allah akan bersama dengan kita dalam apa jua keadaan, insyaAllah. Kemudian moga-moga kebaikan-kebaikan sentiasa mengiringi kita. Kita difikirkan, kita dilintaskan oleh Allah SWT dengan fikiran yang positif dalam melakukan kebaikan. Berzikir, menunaikan solat sunat, duha nanti insyaAllah. Kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Kita sentiasa dilintaskan oleh Allah untuk bersedekah, dilintaskan oleh Allah untuk membantu adik-beradik kita, sahabat kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Dilintaskan, dia sentiasa difikirkan, sentiasa diberi peringatan oleh Allah untuk dalam kebaikan. Berfikir je dalam kebaikan, berkongsi apa-apa jua dalam FB kita dengan perkara yang baik-baik. InsyaAllah kita dilintaskan Allah, sentiasa saja berfikir dalam kebaikan. InsyaAllah kita akan lebih tenang dan kita lebih kuat dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Saya berikan kepada Ustaz, insyaAllah.
Ya Allah. Kejap. Subhanallah. Muslimin muslimat. Kejap ya. InsyaAllah kita tambah sikit lagi sebelum kita serahkan mikrofon ini kepada Ustazah. InsyaAllah ada sikit urusan yang perlu diselesaikan oleh Ustazah, jadi saya ambil sikit lah masa untuk bersama dengan semua sebentar insyaAllah. Dan kita melihat kepada hasil daripada istiqamah ini, insyaAllah saya sambung daripada bicara semalam yang mana ramai yang memberikan positif, feedback positif kepada Ustazah melalui PM yang mana menunjukkan hasil. Satunya adalah kekuatan yang mana sebelum ini tidak dirasakan, kuat untuk menghadapi kesulitan. Bila istiqamah dengan berzikir ini dapat dirasakan satu rasa yang lain dalam diri masing-masing, bila mana ada ketenangan hadir dalam diri untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Hari-hari dilalui setiap saat itu dengan penuh rasa confident, keyakinan yang luar biasa, di mana kekuatan itu hadir bila mana masing-masing meyakini bahawa banyak kebaikan-kebaikan yang tidak sedar Allah hadirkan dalam diri masing-masing. Kemudian bila berlaku sesuatu pun yang sulit pun dilihat sebagai benda yang positif, benda yang baik sebenarnya. Itu satu benda yang perkara yang berlaku, kita rasakan satu nikmat. Walaupun baik itu semestinya nikmat, dan walaupun kurang baik yang hadir pada kita, walaupun Allah kata itu adalah satu benda yang buruk dijauhkan, 100 keburukan dijauhkan, tetapi keburukan yang hadir sebenarnya dipandang dari sudut positif. Dia melihat menuntut, ya Allah, ada kebaikan di sebalik itu berlaku akhirnya. Jadi itu merupakan satu kebaikan, yang mana sebelum ini dia melihat satu keburukan itu buruk saja. Malangnya nasib dia, malangnya kenapa diuji dia begini, kenapa datangkan dihadirkan begini, walaupun dia tidak ada apa-apa untuk tidak ada kekuatan untuk melawannya, tidak ada kudrat untuk menghadapinya, fikiran dia rasa rabut dan sebagainya. Tetapi dengan zikir ini dia menghadapi saat itu dengan berbeza. Keserabutan dulu tidak dialami lagi, malah dia menghadapi dengan lebih bersedia, dengan tenang, dengan berlapang dada. Kekuatan tu hadir, dan walaupun benda tu berat yang sama ketika sebelum zikir, berat yang sama ketika zikir, dan dihadapi dengan keadaan yang sangat berbeza. Dihadapi dengan cara pemikiran yang berbeza, cara yang lebih rasional berbanding tidak zikir dulu. Ini satu komen-komen yang diberikan, antara komen-komen diberikan oleh para sahabat dalam PM Ustazah, yang mana kita melihat benda itu sangat-sangat positif. Tapi moga-moga ia berterusan, dan kita mengharapkan lebih daripada itu. Kita mengharapkan Allah redha dan Allah merahmati kita lah dengan zikir ini sebagai satu tanda syukur kita kepada Allah. Dan jika kita dalam keadaan demikian, tuan-tuan sahabat semua, itu satu nikmat yang sangat-sangat besar bila mana kita merasakan kewujudan Tuhan tu sebenarnya. Kita rasakan kebersamaan Tuhan dalam kita menghadapi kesulitan. Itu sangat-sangat luar biasa nikmat yang kita boleh rasakan bila mana kita zikir subhanallah, alhamdulillah, dan lebih-lebih alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah, kita dapat merasakan Allah betapa syukurnya kita menjadi seorang Islam, dan betapa syukurnya Allah beri peluang kita untuk berzikir dan mengenali Tuhan, dapat mendekatkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Rasa nikmat yang sungguh-sungguh berbeza, dan itulah satu nikmat bila mana kita dapat di dunia ini, bila mana kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoganya ada ketenangan dalam diri kita sentiasa bila mana kita istiqamah. Semoga sentiasa istiqamah. Ni komen daripada sahabat ni, dan semua yang komen-komen ni istiqamah, semoga terus istiqamah. Sebab kita tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah berikan kepada kita. Kita tidak ada daya pun, melainkan Allah beri daya tu kepada kita untuk berjalan dan melangkah menghadapi cabaran, suka duka kehidupan, insya-Allah. Ustazah suka? Masya-Allah. Insya-Allah suka. Suka duka tu silih berganti Ustazah.
ada suka, ada bahagia, ada sedikit tidak ceria dan sebagainya. Lebih-lebih lagi membawa karakter, membawa mahkota sebagai pendakwah dan juga memimpin beberapa syarikat. Company ni memang cabarannya sangat-sangat luar biasa. Orang melihat ustazah sebagai penceramah, tetapi saya melihat ustazah seorang yang lebih besar daripada itu, seorang pejuang, berdakwah lagi. Kemudian semalam berbincang daripada pagi tu, lepas kuliah ni, semalam terus ada meeting untuk bangunan International School yang masih lagi dalam pencarian untuk kita dapatkan bangunan. Dalam pembukaan kita target bulan 3 tahun depan. Panjang meetingnya, dan cuma kemudian masih lagi belum mendapat keputusan lagi lah. Moga-moga ada jalan untuk mendapatkan bangunan tersebut. Kemudian sambung pula meeting untuk mencari dana ataupun mencari sumber kewangan syarikat dengan sebuah syarikat di Zandra, insya-Allah. Kerjasama dengan sebuah syarikat lah. Kemudian meeting berlarutan sampailah pukul 7 petang semalam. Kemudian terus ke camp yang mana sekarang sedang berlangsung camp cuti sekolah ini, Camp Khalifah Cilik, yang mana ada 2 tempat berlangsung serentak. Satu Sungai Congkak, satu di Azwin, Lembah Azwin. Jadi hampir 500-600 peserta, alhamdulillah. Jadi ke sana semalam sehinggalah pukul 10 malam bersama dengan peserta cilik. Yang peliknya ustazah, peserta cilik pun kenal ustazah. Bila masuk tu terus mereka pun bertempik ustazah. Yang tu saya pun memang kagum lah dengan usaha ibu bapa sebenarnya. Dia pasang ceramah, tapi anaknya terpaksa dengar pada awalnya. Lama-lama rasa cinta tu, rasa suka pada ustazah. Perempuan pun suka. Kalau kanak-kanak tu dalam lebih kurang umur 9 tahun hingga 15 tahun, 16 tahun pun kenal ustazah, insya-Allah. Satu fenomena yang luar biasa lah. Baguslah ibu bapa mendidik anak-anak dengan memperkenalkan penceramah dalam keluarga mereka. Jadi lelaki pun kenal ustazah, kenal melalui mana? Melalui TikTok. Jadi alhamdulillah mereka kenal. Itu satu perubahan lah. Dan mereka boleh buat love tu cantik sangat lah. Tangan-tangan acik-acik semua ni rasanya dah kerah kot. Kena belajar lagi praktis love ustazah. Cara love ustazah tu, jadi anak-anak pun dah boleh buat satu-satu benda yang kata positif dalam masyarakat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah beri nikmat melalui FB dan juga TikTok ini kita sampaikan dakwah. Alhamdulillah, moga-moga berterusan lah. Dan moga-moga ibu bapa terus berterusan berkongsi lagi dengan anak-anak ilmu tu. Alhamdulillah, semoga camp itu berjaya dan mereka balik dengan dapat sesuatu lah untuk bawa dalam keluarga mereka, insya-Allah. Doakanlah. Dan insya-Allah kita akan buat lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Okey. Itu saja saya buat, insya-Allah. Okay. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih banyak cik, masya-Allah. Okey. Tuan-puan, masya-Allah. Biasalah tu ya. Jangan cik suami kata. Ada je sebenarnya, Allahu akbar, ada benda-benda minta maaf ya. Tadi tu ada benda yang urgent yang sebab ia melibatkan masa, ia melibatkan something yang bila saya tengok tu saya kena selesaikan sekejap. Begitu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, semalam sajalah nak cerita ya sebelum kita baca ni. Semalam ceritanya betul lah, daripada 6.30 kita start kuliah. Sebenarnya balik rumah dalam pukul 11 malam. Benda ni dah berturut dalam 1 minggu dah, pagi sampai malam macam tu lah. Jadi hari ni kita dah rasa macam energi tu dah menurun. Tapi dalam kawalan lah. Habis ni terus kena pergi kat camp sebab pengisian saya sekejap lagi bersama dengan pelajar dan ibu bapa. Jadi camp Khalifah Cilik tu kan. Saya nak cerita apa semalam, kami pergi ke Dizandra. Semua orang tahu Dizandra adalah satu syarikat wangian. Dia panggil apa? Perfume. Syarikat perfume ke kita nak panggil? Syarikat minyak wangi lah. Syarikat apa ya cik? Dizandra tu kita kenali sebagai syarikat wangian ke perfume? Perfume ya? Okey. Oh, yang kita beli tu perfume kan? Okey, nombor 1 di Malaysia. Nombor 1 di Malaysia tu tuan-puan sekalian mendapat anugerah tu diiktiraf.
hasil daripada kajian yang dibuat oleh pihak yang ada autoriti boleh mengalahkan semua jenama terkenal dunia. Ini bagi pasaran Malaysia lah. Dan Dizandra pada graf tersebut nombor 1. Kemudian jenama-jenama terkenal yang lain yang dijual dalam pasaran. Bahkan jenama dunia sekalipun dan jenama-jenama di tempatan. Bila kami melihat secara dekat dan tujuannya adalah untuk kami belajar bagaimana mereka bentuk sistem ejen yang sangat bagus dan bagaimana konsep perniagaan yang mereka laksanakan, bagaimana operasi, kan, bagaimana mereka uruskan distributor, semua perkara lah, sebab kami perlu belajar daripada orang yang telah jauh ke hadapan supaya kami tidak banyak melakukan kesilapan yang boleh dielakkan. Sebenarnya perjumpaan saya dengan Ifah Raziah semalam, sebab dah viral dah tu. Saya tengok dah viral dah, masuk dalam WhatsApp dah, apalah, sekejap je viral. Pertemuan saya dengan Ifah Raziah tidak dirancang. Sama ada oleh pihak Ifah Raziah, saya ada Al-Quran depan saya ni. Sebab orang dah fitnah lain pula. Orang fitnah ustazah ni banyak drama lah. Lepas dia dah kecam-kecam buat pertemuan macam ni. Boleh percaya ke ustazah ni orang politik? Macam tu lah. Terus dikaitkan. Sebab itu saya macam pagi ni kan saya cakap dalam ruang lingkup apa yang saya bicarakan tadi tu. Sebenarnya ada benda beban berat yang saya duk bawa. Saya duk bawa sebulan dah kot. Jadi beban berat tu saya rasa saya perlu buat sesuatu lah. Saya perlu buat penjelasan bertulis supaya fitnah, sangkaan buruk, saya tak kisah saya difitnah, saya disangka buruk, tetapi yang paling lebih utama adalah berkenaan dengan pendidikan akhlak ummah. Subhanallah. Jadi mungkin disebabkan itulah kekuatan, bukan untuk membela diri saya, tetapi saya perlu menulis bukan atas sebab nak membersih dan menyucikan diri, tetapi atas sebab tuntutan agama itu sendiri. Okey, tuan-puan sekalian, jumpa Ifah Raziah. Kakak, saya panggil Kak Ifah Raziah. Sebenarnya kami pun tak tahu, semalam pergi ke Dizandra, dia kilang ataupun pejabat Dizandra tu, kami bincang macam mana saya boleh ada kaitan dengan Dizandra. Kami menunaikan haji bersama-sama. Owner, founder Dizandra, suami isteri, Allah takdirkan melalui Ustaz Johari, kami adalah jemaah haji yang sama-sama daripada awal sampai akhir dalam satu jemaah yang sangat dekat. Jadi di situlah kita kenal hati budi, dan kita tak tahu pun, saya tak tahu pun, dan beliau dalam grup tersebut, dia pun tak tahu saya dalam grup tersebut. Kami tahu betul-betul bila di airport. Maksudnya bukan pilihan, bukan grup-grup kayangan, tak, memang grup biasa saja. Duduk kemah sama dengan dengan kita panggil muasasah. Kena jalan pun 4 km, 5 km. Semua kesusahan yang dilalui oleh muasasah kami juga lalui, lebih kurang. Bukannya ni grup kayangan, ni grup VIP, tak, tuan-puan sekalian, tak. Jadi itulah yang Allah takdirkan menunaikan haji hari itu. Jadi Masya Allah, semalam tu perbincangan dengan Puan Erna, nak pergi dengan rombongan kami, nak pergi belajar lah beberapa perkara dalam bab perniagaan daripada beliau, dan nak melihat bagaimana mereka menguruskan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bila kami dah nak habis, saya dah nak habis dah musyarat, masa tu dah dekat asar. Lepas tu wakil pada mereka memang ada sebut, saya dengar macam bisik pada Puan Erna, Ifah Raziah dah nak balik. Gini, macam ni ceritanya, ada staff Puan Erna ni bisik, nak jumpa kat mana Ifah Raziah. Sebab apa? Sebab dah ada meeting lain, adakah nak jumpa Ifah Raziah ni di luar. Lepas tu saya kata, oh, siapa yang nak datang, siapa nak meeting? Ifah Raziah nak meeting. Saya kata, oh, Kak Ifah ke? Ya, tapi kami dah cadangkan untuk meeting di luar sebab dah tim ustazah ada kat sini. Saya pun cakap, ajaklah meeting kat sini, mesti ada tempat boleh meeting lagi daripada bilik meeting ni kan. Ajaklah datang sini sebab saya pun teringin nak jumpa. Masa pertemuan semalam tu memang tak dirancang, dan masa saya pergi jumpa, sebab saya pesan pada tim Dizandra, jangan bagi tahu saya ada di sini dan jangan bagi tahu saya nak jumpa. So masa jumpa tu memang dia pun tak bersedia, dia tak tahu pun dia nak jumpa saya. Saya tahu lebih awal, lebih kurang dalam beberapa minit sebelum lah. Bukan beberapa minit, dalam sejam sebelum. Masa saya pun tak tahu bahawa Ifah Raziah akan pergi ke Dizandra pada hari yang sama saya pergi. Maksudnya aturan ni memang dah diaturkan.
Mungkin tuan-puan tahu apa yang berlaku kan, selepas isu kontroversi bab umrah, kemudian ada lagi lah isu yang lain menyusul selepas itu. Jadi panas. Saya pun tak memanjangkan isu tu, tetapi Kak Ifah adalah kan buat live yang menghemburkan ialah kita semua ada kelemahan, kekurangan, kesilapan, termasuklah saya. Jadi benda tu jadi panjang sikit kan, dan ia adalah ujian berat jugalah buat beliau. Jadi pertemuan semalam itu berlaku dengan sangat baik, sebab daripada awal lagi saya memang dah niat, kalau saya diizinkan Allah, saya minta dengan Allah, ya Allah temukanlah di mana-mana, bertemu tengah jalan ke, kat mana ke dengan Kak Ifah ni, saya nak settle. Sebab dalam hati tidak ada rasa benci pada individu. Kita hanya menegur, bukan menghukum. Masalah netizen hari ni, bila kita menegur terus kata kita judge. Beza judge. Judge, contoh ayat judge, oh memang ahli neraka. Itu judge, jatuh hukum. Siapa yang hukum ini? Hanya Allah saja. Kalau judge ni, oh memang hati busuk. Itu menghukum, itu judge. Memang kotor, memang ahli maksiat. Faham ya? Tapi bila kita menegur dan menasihati, menyatakan bahawa perbuatan itu salah, perbuatan itu sekian-sekian, itu adalah sesuatu proses pencegahan kemungkaran. Tetapi bagi yang tak suka, terus bagi label saya sebagai judge. Bahkan biasalah disebut, ustazah ingat ustazah jamin ke masuk syurga? Ustazah ingat kematian ustazah hati baik ke? Mana tahu terbalik, kan? Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa kita kan? Saya ada tanggungjawab saya sebagai pendakwah. Yang Allah akan tanya. Yang saya nak jawab apa depan Allah apabila Allah bertanya, saat kamu boleh menegur saudara se-Islam wanita kamu, apa yang kamu buat? Saat kamu ada kedudukan, saat kamu ada pengaruh, saat kamu ada saluran untuk kamu sampaikan, yang mana kemungkaran berlaku secara terangan, apa yang kamu buat? Jadi masing-masing pendakwah saya tengok semua main peranan masing-masing, cuma cara berbeza. Tapi niat saya tu, doa saya tu, Masya Allah, Allahu Akbar, memang saya nak jumpa lama. Sejak daripada tu saya nak jumpa. Dan Allah izinkan tanpa dirancang oleh mana-mana pihak. Dizandra tak rancang, saya tak rancang, Kak Ifah Raziah pun tak rancang. Tapi saya duk bayangkan kalau saya jumpa dia, saya kata saya akan peluk, saya akan cium, dan itulah yang berlaku. Bila dua-dua memandang, tuan-puan boleh cari video tu, sebab Kak Ifah dah share dekat TikTok, cuma video bagi pihak kami belum share sebab kita ada nak tapis sikit lah. Bukan tapis sangat lah, tak apalah, nanti kita share. Subhanallah, bila saya buat apa yang saya niat dan memang harmoni. Jumpa, terus salam, terus peluk, terus cakap yang baik-baik saja. Masya Allah. Apa yang keluar daripada perkataan Ifah Raziah, Kak Ifah, ialah, Ustazah, kita semua nak masuk syurga. Siapa nak masuk neraka, Ustazah? Saya pun nak masuk syurga. Tapi doalah, insya-Allah, dia kata satu hari insya-Allah saya akan sekian-sekian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, fitrah manusia dalam hati mesti ada keinginan untuk ke arah kebaikan, untuk kembali kepada Allah, untuk ke syurga Allah. Fitrah, tidak ada siapa boleh nafi. Suara hati itu ada di dalam. Masya Allah. Mungkin surrounding, mungkin persekitaran, mungkin budaya kerja, mungkin latar belakang keluarga, mungkin kehidupannya. Jadi belum lagi membawa ke arah sekian-sekian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tak pernah declare kita baik. Oh, saya ustazah yang baik, saya ustazah yang bagus, saya contoh teladan baik. Kita tak pernah declare begitu. Kita tak pernah. Kita berjuang untuk syurga Allah ini tak boleh seorang-seorang. Kita tak akan mampu masuk syurga Allah dengan seorang-seorang. Kita kena berjuang secara berjemaah. Sama ada kita tarik orang, orang tarik kita. Antara dua tu je. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita mengharapkan kita ada ramai seka dan sahabat-sahabat yang sama tarik menarik ke syurga Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan seperti biasa, orang yang mencari keburukan tetap cari keburukan. Orang yang mengecam tetap mengecam. Tetap walaupun video itu sangat positif, sangat bagus, berjumpa kan, peluk, apa semua baik, dan benda tu tak ada macam lakonan. Tuan-puan saya tak tahulah, tetapi tetap kecaman tu lakonan je ni, drama je, ni politik ni ustazah tunggang agama ni nak cari glamour je ni, ni boleh percaya ke? Sekian-sekian. Dan ada yang salah faham. Dia orang ingat pertemuan itu dirancang. Jadi mereka kata Ifah
nak jumpa ustazah tak ada pakai tudung, nak hormat sikit ke, nak ini ke, tahu nak jumpa, beradablah sikit contoh kan, ready lah. Sebab beliau pun tak tahu, saya pun tak tahu, Dizandra pun tak tahu, bahkan pihak Dizandra langsung tak tahu isu yang berlaku antara saya dengan Ifah Razia. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, antara individu yang saya sebenarnya impikan juga nak jumpa, insya-Allah satu hari saya akan usahakan. Tapi benda ni dah lama juga kan, tapi Allah belum izinkan. Antaranya adalah artis yang saya nak jumpa, sebenarnya dah lama, iaitu siapa tu nama? Aida Jebat. Aida Jebat. Saya sayang beliau. Saya suka. Beliau seorang yang baik, Masya Allah. Muslimi Ustaz, saya sayang semua, bukan sayang artis je, sayang semua orang. Ustazah ni artis je sayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak sebut apa? Masa teguran dibuat tu sebenarnya syok. Terkejut melihat satu video muzik yang sebelum itu tak ada lagi penyanyi-penyanyi Malaysia yang buat video muzik tersebut. Kerana penyanyi latar, penari latar itu digunakan di kalangan non-Muslim. Dia ada beberapa video muzik tentang lagu tersebut, tetapi ada satu video muzik yang berlebihan sangat. Jadi tuan-puan sekalian, penyanyi, kita dah tahu hukum suara wanita yang melenggok-lenggok, suara wanita dalam keadaan dengan menggairahkan berlenggok-lenggok, memang hukumnya jelas haram. Nyanyian wanita di khalayak ramai dengan suara yang melenggok, yang boleh sekian-sekian, dan juga perbuatan tarian apa semua, memang tahu haram. Bukan kita je tahu, bahkan mereka juga tahu haram. Namun kita meraihkan, bukan meraihkan, kita nak kata kita faham. Inilah realiti kehidupan di dunia, tuan-puan sekalian. Apa dia? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang istiqamah, ada yang dalam proses hijrah. Dan semua orang nak jadi baik. Saya nak jumpa beliau, saya juga nak buat perkara yang sama. Sebab nak hati tu sama-sama lapang. Dan saya tak tahu impact hasil daripada tulisan, sebab tulisan tu kita tak jelaskan nama dan kita blurkan. Cuma saya rasa masa tu saya memang menangis melihat video muzik tersebut. Saya rasa macam saya menggeletar masa saya tengok. Saya kata, ya Allah, kenapa sampai tahap ada artis Malaysia yang sanggup buat video muzik macam ni? Masa tu saya sebut, sebab saya bimbang bila dah mula seorang buat, lepas ini akan terbiasa video muzik akan dibuat sebegitu. Sebab kita kita membesar tengok macam-macam video muzik penyanyi. Kan, kita tengok yang duduk belakang pokok, tepi tasik, lempar batu, lepas tu perubahan-perubahan begitu begini. Kan, jadi bila kita nampak, kita tahu semua itu pun perlu ditegur, tapi bila dah berlebihan sangat kita tegur. Dan impact kepada beliau tu saya rasa macam sedih. Saya kata kesiannya beliau dikatakan begitu begini, kesiannya sekian-sekian, Masya Allah. Dan beliau juga bagi respon yang baik. Maksudnya saya dapati pasangan itu pasangan yang tenanglah, memberi respon apa yang terkena tu dengan cara yang profesional. Saya bagi tahu bukan saya cakap, oh ustazah apa ni ngaku salah lah tu, ustazah ngaku salah, tahu pun salah. Tahu pun bukan saya kata perbuatan menegur dan menjelaskan kemungkaran itu adalah salah. Tak, saya nak bagi tahu apabila saya menegur ataupun kami membuat teguran kepada sesuatu kemungkaran, kami fokus kepada kemungkaran tersebut. Saya fokus kepada kemungkaran yang dibuat. Dan individu batang tubuh yang melakukan kemungkaran, saya tak benci. Saya bukan menunjukkan kebencian kepada batang tubuh, tetapi kepada bentuk kemungkaran. Saya tetap sayang. Jadi saya tetap ada rasa susah hati. Kan, kalau boleh nak selesaikan jumpa, saling bermaafan. Begitu. Dan ia akan jadi satu sejarah. Satu sejarah apa? Apa yang berlaku tanpa sekalian bila ada pendakwah yang tegas. Kita berdapati ada pendakwah yang tegas, ada pendakwah yang lembut. Dua-duanya baik. Dua-dua saling melengkapi. Bukan kata yang tegas je bagus, yang lembut pun bagus. Sebab ada orang terima dakwah yang lembut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila berlaku viral, kan, teguran secara keras, secara terbuka begitu, para artis ni mula berhati-hati. Tuan-puan, kesan daripada tersebut memang ada. Kita tak boleh nafi. Para artis ni berhati-hati. Kau jangan buat lebih-lebih kan, kena sound dengan penceramah pendakwah hari ni berani. Contohlah,
Kau jangan buat lebih-lebih. Kau ni nak kena kecam dengan netizen. Kau jangan ni. Maksudnya, apa yang berlaku adalah bila merancang sesuatu perkara yang bertentangan dengan agama sekalipun, oleh umat Islam sekalipun, masih lagi dalam batasan. Maksudnya walaupun dia dah melangkaui batasan yang sepatutnya, tetapi langkau tu tak jauh sangat. Tak jauh sangat. Tak macam, maksudnya video muzik non-Muslim. Tak macam video muzik non-Muslim. Ada lagi kesopanan. Kalau tidak, walaupun dah langgar batas syariat, tapi masih lagi dalam kesopanan. Sebab kita ada rukun Islam yang kelima, iaitu apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Faham ya? Kesopanan dan kesusilaan. Kurang-kurangnya masih sopan dan bertata susila, walaupun dah langgar batasan syariat. Jadi, maksudnya tuan-puan sekalian, begitulah ujian dan cabaran pendakwah dalam dunia moden hari ini. Saya bukan kata saya perfect, saya tak buat salah. Saya akui saya buat kesalahan. Sebab itu jumpa Ifah Razia Asman, saya pun minta maaf. Saya kata Kak Ifah, saya pun minta maaf daripada Kak Ifah. Saya tak sangka impact tu begitu pada Kak. Tetapi saya sebenarnya nak beri penjelasan sahaja. Apa yang disebutkan itu bersalahan dengan ilmu, bersalahan dengan prinsip agama kita. Jadi dia pun faham. Dia kata, Ustaz saya faham, saya terima. Masya Allah, Allahu Akbar, begitulah. Jadi tuan-puan sekalian, dalam setiap diri manusia ada kebaikan, ada keburukan. Begitu juga saya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu juga saya. Ada pahala, ada dosa. Begitu juga saya. Tak ada beza. Cuma kita ada peranan masing-masing yang perlu dilaksanakan. Jadi Masya Allah, satu rahmat Allah lah dalam pertemuan semalam. Dan saya harap berhenti manipulate. Berhentilah. Oh, ni propaganda. Ya Allah, saya pelik dengan manusia hari ni. Itulah kata ujian. Ni lakonan je. Ustazah pun pandai berdrama. Mesti dah dirancang ni. Ni Ustazah penunggang agama. Masya Allah, dalam nampak kebaikan pada video itu pun ada yang memang mungkin hidungnya, matanya sudah dikaburi dengan keburukan. Kemungkinan lah ya. Jadi nampak buruk je. Fikiran pun fikir buruk je. Subhanallah. Tak letih ke tuan-puan sekalian? Tak letih ke orang macam ni? Semua benda nampak negatif. Sebab atas dasar tak suka. Bila tak suka seseorang, semua benda negatif, semua benda buruk. Sebenarnya penat tuan-puan sekalian. Penat jadi orang negatif. Penat jadi orang berfikiran buruk-buruk. Penat sebenarnya bila kita tulis sesuatu yang buruk, sangkaan yang buruk lalu kita tulis, sebenarnya energi yang dikeluarkan itu memberi beban sepanjang hari. Beban sepanjang hari. Sebab apa? Berapa ramai yang baca komen yang buruk tu, anda dapat dosa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu saya tak rasa pun macam geram ke, tak suka, benci ke orang yang kecam tu. Saya rasa kesiannya lah. Apa yang disebut langsung bersalahan. Apa yang disebut langsung tak seperti mana yang berlaku. Sangkaannya telah menimbulkan fitnah. Sebab dia bukan sangkaan, dia macam confirm. Tulis tu macam confirm. Dasar penunggang agama. Dasar ustazah kejar publicity. Macam soalannya saya jumpa semalam tu sebab nak kejar publicity. Padahal tak rancang langsung tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah, Allah Maha mengetahui. Jadi bahaya. Dia kata saya cuma sangkaan. Tapi sangkaan tu dah jadi macam dia buat macam confirm. Jadi bila dah buat ayat macam confirm, jadi fitnah. Kena ingat amaran Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Beban dosa fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Membunuh tu dosa besar. Tapi beban dosa fitnah lebih dahsyat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Masya Allah dah pukul 9. 2 jam setengah dah ni. 2 jam setengah. Jadi macam mana? Saya rasa kita tak dapat baca hadis ini. Esok hari Khamis masih ada lagi 1 hari. Tak apalah, kita tangguhkan besok untuk membaca 2 hadis ni. Semalam dah baca 1 hadis. Kita akan tangguhkan besok untuk membaca 2 hadis. Sebab apa? Sedang eloklah esok hari Khamis. Sebab Riyadhus Salihin berakhir pada hari Khamis setiap minggu. Hari Jumaat kita akan tadabbur Asmaul Husna. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, esok insya-Allah kita akan baca 2 hadis yang terakhir dalam bab yang ke-11 dan kita akan tutup bab ke-11 dalam kitab Riyadhus Salihin pengajian kita. Kita akan masuk bab yang ke-12. Kita akan masuk bab yang ke-13 pada minggu depan insya-Allah, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Bab yang ketiga itu bab banyaknya jalan kebaikan. Jadi sebab saya kena bergerak
ke lokasi kem Khalifah Cilik yang suami cerita tadi tu. Dan bila pergi ke sana, saya ada slot pula ceramah dalam sejam setengah bersama dengan anak-anak dan ibu bapa. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah silap yang masih ada lebih kurang dalam 2.5, 3.4.5, lebih kurang dalam 6K. Betul 6K yang ada ni. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan kasih sayang, buangkan kebencian. Boleh tak? Sebarkan kasih sayang, buangkan kebencian. Kebencian atas sebab apa pun, subhanallah, tidak berbaloi untuk mengisi hati kita. Kebencian apa pun, atas sebab apa pun, tidak berbaloi mengisi hati kita. Tidak berbaloi. Kerana yang sakit adalah kita. Sebarkanlah kasih sayang, walau kepada siapa sahaja. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudahi perkongsian hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Subhanallah, lillahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.